akan mulakan kelas malam ini. Alright, first part kita akan cover chrononutrition. Maybe ini adalah pertama sekali anda dengar perkataan ni, chrononutrition. Tapi walaupun perkataan itu sendiri kita tak pernah dengar, tapi kita dah pernah dengar macam mana dia apply dalam kehidupan seharian, dan antara persoalan yang tergolong dalam chrononutrition ni adalah persoalan seperti adakah makan lewat malam boleh menyebabkan kegemukan. Dalam kelas minggu lepas, Aizat ada tease sikit, ada beri sedikit teaser. Walaupun secara asasnya yang penting untuk pengawalan berat badan adalah kalori, keseimbangan kalori. Jadi kalau makan lewat malam pun, kalau kalori tak berlebihan, tidak semestinya akan menyebabkan kegemukan. Namun, kalau kita jadikan makan lewat malam itu sebagai satu habit, itu akan mengganggu kita punya keseimbangan hormon. Keseimbangan hormon tersebut terganggu, antaranya hormon stres, hormon leptin ghrelin, hormon lapar dan kenyang, dan itu akan menyebabkan kita rasa lebih lapar, lebih sukar untuk rasa kenyang dan kurang aktiviti fizikal, dan itu seterusnya yang membawa kepada cenderung untuk kita gemuk apabila kerap makan lewat malam ataupun dinner yang lebih lewat lah. Lewat macam mana itu kita akan ketahui selepas ini. Jadi kalau yang tak pernah dengar term chrononutrition ni, macam Aizat dah jelaskan pada kelas-kelas yang lepas, kita sering mempelajari benda yang baru tentang sains kesihatan. Badan kita pun actually banyak lagi yang kita tak tahu, badan manusia ni. Sebab tu masih lagi berterusan dari segi kajian, dari segi penemuan ilmu baru, dari segi penemuan ubat-ubatan yang baru. Banyak lagi yang kita tak tahu tentang badan manusia ni, dan begitu juga tentang pengetahuan yang dahulu kita sangka betul ataupun kita rasa itu adalah fakta, namun kajian terkini menunjukkan actually ilmu yang kita pelajari pada dahulu tidak begitu tepat dan ada lagi yang diupdate. Contohnya tentang kolesterol. Dahulu kita ingat kolesterol ni memang betul-betul jahat, tak boleh makan langsung. Tapi berdasarkan pengetahuan sekarang, apa yang lebih penting adalah dari segi lifestyle, dari segi overall pemakanan, dan bukan sahaja dari segi kolesterol itu sendiri. Kita perlu tengok secara keseluruhan. Sama juga untuk MSG. Sebelum ni kita ingat MSG ni teruk sangat. Walhal nak kata lebih teruk berbanding garam biasa tu, tidak. Kita boleh anggap dia sebagai lebih kurang je. High protein diet dengan buah pinggang dan tulang, pemanis tiruan, Atkins diet, lemak trans semua tu, sentiasa diupdate. Dan begitu juga tentang meal timing ataupun waktu kita makan. Tidak ada kurangnya dari segi mitos ataupun misinformation lah, seperti mungkin anda pernah dengar, anda mesti ataupun wajib makan breakfast untuk boost metabolism. Kalau tak makan breakfast, sukar weight loss. Ataupun makan nasi selepas 6 petang akan menyebabkan kegemukan. Makan nasi pada waktu malam confirm akan gemuk. Ataupun yang ketiga, makan meal yang kecil sepanjang hari akan memastikan metabolisme tinggi. Maksudnya dia kata snacking ni wajib ambil. Kita wajib makan 6 kali sehari untuk pastikan metabolisme kekal tinggi. Nutrient timing memegang faktor utama dalam pemakanan sukan, especially yang pergi gym. Mereka taksub dengan kepercayaan. Lepas main gym, dalam tempoh 30 minit wajib ambil protein. Kalau tidak, otot memang tak akan tumbuh. Memang protein yang ambil selepas pada waktu itu tidak akan digunakan. Itu antara mitos-mitos yang sekarang ni pun masih ada lagi penyokong ataupun pengikut tegarnya lah. And then pemakanan post workout yang cepat dan tepat sangat penting untuk mendapat manfaat dari segi training anda. Itulah yang saya explain tadi. Ada saja orang-orang gym yang percaya selepas 30 minit bersukan ataupun angkat berat, wajib ambil protein. Itu adalah mitos. Actually kalau nak tahu, apa yang lebih penting adalah overall protein intake harian. Tidak semestinya 30 minit selepas bersenam, tapi apa yang lebih penting adalah dalam tempoh sehari itu, dalam tempoh 24 jam, anda mencapai target protein harian. Apa itu chrononutrition? Dari segi definisi kamus dia lebih kepada hubungan antara pengambilan makanan dan circadian clock. Circadian clock ni adalah jam biologi badan. Actually chronobiologi ni adalah term asalnya. Jadi chrononutrition ni adalah campuran perkataan chronobiologi dan juga nutrition. Chronobiologi ni adalah kajian dalam
haiwan ataupun manusia berkenaan dengan jam biologi ni lah. Okay, kalau anda perasan, dalam badan kita ada fenomena yang berulang. Okay, dia ada cycle dia seperti light dark cycle. Contoh, pada waktu pagi kita lebih aktif, pada waktu matahari lebih cerah kita lebih aktif. Apabila matahari kurang, suasana menjadi gelap, okay, badan kita dah mula release hormon untuk kita rehat, untuk kita tidur. Okay, itu yang merangkumi kita punya sleep wake cycle, activity rest cycle, even waktu kita makan dan waktu kita tidak makan pun ada fasa dia. Okay. Contohnya kalau kita dah tetap makan pada waktu 12 tengah hari, kita buat dia secara konsisten. Jadi selepas ini badan kita maybe 11.50 pagi tu dah mula release hormon untuk bersedia dalam penghadaman. Jadi ada banyak cycle dalam badan manusia. Okay, ada 3 utamanya. First adalah ultradian rhythm yang kurang daripada 24 jam, iaitu sleep cycle. Okay, kitaran waktu tidur kita dia lebih kurang, tak silap saya, lebih kurang 3 jam malam ataupun 3 jam setengah lah. Okay, bukannya maksud kita perlu tidur 3 jam, maksudnya satu cycle tu adalah dalam 3 jam hingga 3 jam setengah. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh Google REM sleep lah, REM sleep. Dia ada cycle dia. Dan kenapa kadang tidur kita rasa tak berkualiti, maybe kita tak cukup cycle, kita berjaga di tengah-tengah kitaran tersebut. Tapi nak tahu lebih lanjut boleh belajar dengan sendirilah, dan itu bukan kepakaran saya sangat. Okay, next adalah infradian rhythm, adalah kitaran yang lebih 24 jam, okay, boleh berlangsung selama berhari. Contohnya kitaran haid, menstrual cycle, okay, kitaran juga. Dan circadian rhythm, ini adalah dalam kitaran 24 jam. Okay, ini adalah mempengaruhi hormon, kita punya waktu berjaga tidur, even suhu badan kita pun akan berubah mengikut waktu, dan immune system activity. Okay. Jadi apa yang mengawal kitaran manusia ni, itu dipengaruhi oleh suprachiasmatic nucleus dalam hypothalamus ataupun otak itulah. Ini dikenali sebagai master clock ataupun jam utama ataupun central clock. Inilah yang mengawal circadian rhythm kita, dan ini adalah faktor dalaman kita, iaitu daripada otak. Dan terdapat juga faktor luaran yang merangkumi organ-organ kita yang dinamakan sebagai peripheral clock. Jadi boleh katakan ada 2 jam lah. 1 jam utama berada di otak, dan jam lain-lain itu adalah pada organ kita. Okay, kita punya jantung, hati, buah pinggang, kidney, muscle, dan antara yang paling utama seperti mata. Sebab apa? Kalau kedua-dua jam ini serasi, ini yang dikatakan sebagai circadian alignment, dan memang keadaan kesihatannya baguslah. Okay, contohnya otak kita kata sekarang waktu malam, mata kita pun dalam keadaan yang gelap. Maksudnya kurang pendedahan cahaya. Jadi otak kata waktu malam, mata kata waktu malam, jadi serasilah. Jadi pelepasan hormon pun adalah lebih sesuai dan lebih bagus. Manakala kalau tidak serasi, anda kata otak kita kata waktu malam, tetapi mata kita sedang melihat skrin, sedang melihat benda-benda yang cerah. Kemudian badan kita pun aktif, kita bersukan, tak tahulah, bersukan sampai 12 tengah malam. Okay, heart kita tinggi, kemudian muscle kita pun digunakan. Jadi otak kita kata waktu malam, tetapi peripheral organ kita kata sekarang adalah waktu aktif, waktu siang. Jadi itu yang dikatakan sebagai circadian misalignment. Tidak serasi antara jam utama di otak dan juga jam peripheral di sekitar organ kita. Okay, selain daripada faktor cahaya, seperti saya cakap tadi, mata antara faktor utama kenapa tidak serasi kita punya ni lah jam circadian kita. Pengambilan nutrien, suhu dan senaman juga boleh mempengaruhi, dan gaya pemakanan yang tidak bagus termasuk makan pada waktu yang luar biasa boleh mengganggu keseimbangan homeostasis, menyebabkan gangguan dari segi pengeluaran hormon leptin, glucose and energy metabolism, dan juga insulin sensitivity. Oleh itu gaya pemakanan yang luar biasa, okay, luar biasa ni erti kata makan lewat malam, makan tak tentu, hari ini tak makan langsung, esok makan banyak kali, okay, dia tidak konsisten, dan juga waktu makan yang bersepah macam itulah. Dan itu boleh mengganggu jam biologi dan metabolisme nutrien, seterusnya boleh menyebabkan
peningkatan risiko mengidap penyakit seperti obesiti dan juga kencing manis. Okay, bukan bermakna akan dapat tetapi akan meningkatkan risiko. Jadi di sini saya nak petik beberapa kajian lah. Dan dia memang agak saintifik. Jadi kalau rasa kurang jelas tu boleh je bagi tahu dalam ruangan chat untuk saya explain dengan lebih mudah dan lebih detail lah. Jadi first research yang saya nak share ni adalah dari segi kesan metabolik dan juga kardiovaskular. Maksudnya kesan metabolik dan juga jantung kita disebabkan oleh ketidakserasian circadian tadilah, circadian misalignment. Jadi research ni senang saja, dia ambil 8 subjek dan mereka diletakkan dalam keadaan yang memang celaru dari segi circadian mereka. Okay, macam mana celaru? Mereka bangun jam 8 malam, kemudian tidur jam 8 pagi. Memang terbalik gaya hidup je. Okay? Bangun malam, tidur pagi. Dan ini menyebabkan circadian misalignment, okay, tidak serasi, dan apa kesannya adalah peningkatan glukos. Maksudnya kawalan gula dalam darah yang tidak bagus, peningkatan insulin, kortisol rhythm yang terbalik. Okay, kortisol ni walaupun stress hormon, tetapi kortisol juga penting untuk kita menjadi aktif. Sebab tu waktu tengah hari dan waktu petang antara waktu di mana kortisol ni dirembeskan. Namun untuk yang hidup terbalik ni, okay, bangun malam tidur pagi, dia punya rentak kortisol dia jadi terbalik. Jadi dia aktif pada waktu malam dan jadi malas pada waktu pagi. Jadi kurang aktiviti lah, dan tahap leptin yang rendah. Leptin ni menyebabkan dia kurang aktiviti fizikal dan keinginan untuk makan pun bertambah. Jadi craving lah. Ada tak yang pernah rasa, especially macam student lah, di mana mereka suka stay up pada waktu tengah malam dan tidur pada waktu pagi. Craving akan lebih tinggi dan aktiviti fizikal akan menjadi lebih rendah. Dan antara yang mengejutkan daripada kajian ni, 3 daripada 8 subjek tersebut menunjukkan postprandial glucose ataupun paras gula dalam darah selepas makan yang menunjukkan tahap pre-diabetic ataupun diabetic. Ni 3 ni. Maksudnya dia tak adalah makan gula banyak sangat, tak adalah buat benda-benda yang kita sangkakan boleh menyebabkan kencing manis, namun dengan sekadar gaya hidup yang terbalik ni boleh menyebabkan gangguan hormon sehingga boleh dikira sebagai seorang pre-diabetic ataupun diabetic. Sebab apa? Sebab dia punya circadian rhythm tidak align. Okay, dia punya gaya hidup tu celaru, dan itulah anda boleh tengok sendiri, bangun 8 malam, tidur 8 pagi. Dengan itu sahaja pun boleh membuat pelbagai kesan negatif terhadap kesihatan. Okay, bukan saja untuk kesihatan nak kurus, tapi dari segi kesihatan pengawalan gula dalam darah. Okay, clear? So next adalah dari segi body fat. Okay, tadi kita tengok lebih kepada metabolic effect, sekarang lebih fokus kepada body fat. Jadi adakah makan lewat malam dikaitkan dengan peningkatan lemak badan? Okay. Jadi dalam kajian ni itulah yang akan dilihatkan. Jadi dia melihat sama ada individu makan berdekatan dengan waktu DLMO. DLMO ni bermaksud dim light melatonin onset. Melatonin ni adalah hormon tidur. Jadi apabila kita waktu petang pun dah start release hormon melatonin ni untuk kita bersedia tidur. Jadi apa kajian ni mendapati adalah individu yang mengambil kebanyakan kalori harian dalam 4 jam sebelum DLMO ni dan waktu mula tidur mempunyai peratusan lemak badan yang lebih tinggi berbanding dengan lain. Jadi peak DLMO ni adalah 11.30 malam. Jadi dia bermula 11.30 tolak 4, lebih kurang 7.30 lah. Jadi siapa yang makan lewat daripada 7.30 PM tu cenderung untuk mempunyai peratusan lemak badan adalah lebih tinggilah. Okay? Apa yang dimaksudkan dengan kebanyakan kalori harian? Contohnya 2,000 kalori keperluan sehari, tapi dia ambil 1,000 kalori tersebut pada pukul 9 malam sebagai contoh. Tapi kalau anda dinner yang lebih ringan, contohnya dinner anda
maybe 400 kalori saja, 500 kalori, anda makan pada jam 8 malam, itu actually masih dikira okey lah. Apa yang kajian ni menunjukkan adalah makan kebanyakan kalori pada waktu malam. Maksudnya makan meal yang sangat heavy, sangat besar, berdekatan dengan waktu tidur, itu adalah tidak bagus. Namun kalau dinner anda adalah lebih ringan, itu tak apa. Okay, clear? So next, bagaimana pula dengan sarapan? Tadi kita dah tengok makan dengan dekat dengan waktu malam, especially yang heavy, tidak begitu bagus. Tetapi macam mana pula dengan breakfast, meal pertama kita di awal hari? Okay, apa yang kita perlu makan, banyak mana perlu makan? Okay, di sini saya nak berkongsi. Actually, berdasarkan kajian, dia bercampur. Ada kajian yang menunjukkan kita skip breakfast membawa kepada gangguan glycemic ataupun gangguan pengawalan gula dalam darah. Tapi ada kajian lain yang menunjukkan dia tak berlaku kepada semua orang, dia lebih berlaku kepada individu yang secara biasanya dah makan breakfast. Maksudnya kalau orang yang dah biasa ambil breakfast, tiba-tiba skip breakfast, itu akan menyebabkan gangguan glycemic. Manakala kalau individu yang dah biasa skip breakfast ataupun memang breakfast yang sangat ringan, minum air ke minum kopi saja, kalau mereka teruskan dengan rutin tersebut, tak apa. Jadi nasihat saya adalah kenali badan anda sendiri. Kalau anda dah biasa skip breakfast, dari segi tenaga, dari segi mood, dari segi fokus, tak ada masalah dan tak ada, no problem lah, boleh teruskan. Manakala kalau yang dah biasa ambil breakfast, kalau anda skip breakfast tu boleh rasa efek seperti kurang bertenaga, tak dapat fokus dan sebagainya. Dan nasihat saya adalah teruskan bersarapan. Namun kalau target untuk weight loss, cubalah breakfast yang lebih ringan dan lebih seimbang lah. Jadi terpulang kepada anda. Untuk breakfast ni tiada jawapan yang tetap lah, tiada nasihat yang tetap. Dan actually ada kajian juga yang menunjukkan untuk orang yang target weight loss, kadang breakfast ni bukanlah satu strategi yang sangat bagus lah. Okay? Daripada conclusion ni, breakfast might not be a good strategy for weight loss regardless of established breakfast habit. Jadi walaupun dah biasa ambil breakfast ataupun dah biasa skip breakfast, kajian ni cakap breakfast bukanlah strategi yang bagus. Tapi pada pendapat saya, kalau anda nak ambil breakfast juga tak ada masalah. Okay, breakfast pun penting, terutamanya bagi yang bekerja keras, okay, yang bekerja memerlukan banyak aktiviti fizikal. Tapi cubalah kawal kalori breakfast anda. Okay, breakfast ni tidak semestinya ambil nasi lemak, bihun goreng, roti canai, tidak. Even kalau anda breakfast dengan kopi O kosong pun boleh memberikan sedikit tenaga, especially daripada kafein, ataupun nak ambil roti dengan telur, dengan sedikit daun salad, itu pun breakfast yang ringan, boleh memberikan tenaga dan lengkap dari segi nutrien, tetapi dari segi kalori tidak tinggi. Okay, next. So ada juga kajian ni, dia cakap actually tak ada kesan yang ketara pun antara makan breakfast dan juga skip breakfast. So sebab tu saya cakap kenali badan sendiri, dan kalau target untuk weight loss, pastikan anda boleh kawal kalori. Tak kisah anda ambil breakfast ke skip breakfast ke, yang penting kawal jumlah kalori harian. So ini satu lagi kajian lah, tapi saya akan go through secara ringkas. The causal role of breakfast in energy balance and health, RCT trial in obese adult. Okay, basically rumusan daripada kajian ni adalah orang yang dah biasa ambil breakfast, mereka akan bergerak dengan lebih, manakala individu yang skip breakfast, walaupun mereka kurang ambil kalori, tetapi mereka pun akan kurang bergerak. Jadi kalau ambil breakfast, kalori lebih, mereka pun akan burn lebih. Tapi kalau skip breakfast, mereka pun akan kurang bergerak. In the end, boleh katakan kedua-dua grup ni sama sahaja. So sekali lagi nak tegaskan, breakfast ni depends on you, sama ada dah biasa ambil breakfast ataupun dah biasa skip breakfast. Yang penting anda boleh maintain energy, maintain fokus. So macam mana pula dengan calorie distribution ataupun pengedaran kalori? Apa yang dimaksudkan dengan pengedaran kalori ni adalah contohnya keperluan
kalori harian anda ataupun DCR adalah 2000 kalori. Macam mana kita nak agihkan untuk breakfast, lunch dan dinner? Adakah breakfast 500 kalori, lunch 1000 kalori, dinner 500 ataupun breakfast lebih heavy 1000, lunch 800, dinner 200 ataupun nak ada snacking sekali ke? Macam mana kita nak agihkan pengedaran kalori kita? Apa kaedah pengedaran ataupun calorie distribution yang terbaik? So, kalau kita tengok kajian ni, bagaimana kalau dua diet yang sama dari segi kalori dan makronutrien tetapi berbeza dari segi pengedaran kalori? Maksudnya, di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12, kedua-dua diet ni adalah 1400 kalori. Namun, satu grup adalah dikatakan sebagai front heavy di mana mereka ambil breakfast adalah yang paling heavy manakala dinner adalah yang paling ringan. Okay, inilah front heavy. Manakala untuk back heavy, ringan pada breakfast namun sangat heavy pada dinner. Okay, overall kalori sama saja iaitu 1400. Okay, dua-dua ni grup deficit. Dua-dua grup confirm akan weight loss. Namun dari segi realiti, walaupun kedua-dua kalori deficit jumlah yang sama, apabila di penghujung kajian, actually group front heavy ni membawa kepada penurunan berat badan yang lebih signifikan. 8.7, 3.6. Meskipun kedua-duanya ambil jumlah kalori yang sama. Bezanya cara dia diedarkan. So itu menunjukkan front heavy ni lebih advantage berbanding dengan yang ambil heavy pada waktu dinner. Dan ini juga tally dengan research yang saya share awal tadi di mana kita tidak digalakkan untuk ambil meal yang sangat heavy ketika waktu dinner lah. Okay, next. Satu lagi di mana dia melihat perkara yang hampir sama. Tapi kali ni dia lihat dia bagikan dua grup. Grup yang makan heavy sebelum jam 3 petang dan grup yang makan heavy selepas jam 3 petang. Dan dibandingkanlah mana grup yang lebih berjaya dari segi weight loss. Dan kajian ini mendapati grup yang mengambil makanan terbesar di awal hari sebelum 3 petang mengalami penurunan berat badan yang lebih dan mempunyai kawalan gula dalam darah yang lebih baguslah. So, kalau nak makan heavy, sebaiknya ataupun berdasarkan kajian lah, nasihatnya adalah sebelum jam 3 petang dan kalau boleh dinner tu lebih ringan. So agak ketara lah perubahannya, okay? Especially daripada first research ni, kedua-dua grup makan kalori yang sama, berbeza dari segi pengedaran, namun perbezaan penurunan berat badan tu jauh lebih ketara. Okay? 8.7 kg loss berbanding dengan 3.6 kg loss. Namun kita tak boleh katakan ni sebagai kajian yang menentukan segala-galanya. Okay, banyak lagi faktor lain yang boleh mempengaruhi hasil kajian tersebut. Namun dia tetap memberikan sesuatu ataupun tetap memberikan info bahawa heavy pada awal hari tidak semestinya breakfast lah. Ada satu lagi kajian tu kan dia cakap sebelum 3 petang pun dah dikira agak bagus. So itu memberikan info yang boleh berguna dan boleh kita apply dalam pemakanan harian kita. Selain daripada kita jaga kalori, selain daripada kita bersenam dan sebagainya, cara kita nak ambil kalori pun, cara kita nak edarkan kalori pun, kita boleh dah improve dah untuk membantu dari segi weight loss journey kita. Okay, dari segi konsistensi gaya pemakanan. Okay, kenapa konsisten ni penting? Sebab maybe kita sedar ataupun tidak sedar mempunyai gaya pemakanan yang tidak konsisten. Contohnya pada hari bekerja, okay, waktu lunch konsisten je sebab waktu break kan. Tapi pada waktu hujung minggu, tidur lambat, bangun lambat, kemudian dia makan pun, first meal pun pada waktu petang, kemudian heavy pada waktu malam. Jadi tidak konsisten lah gaya pemakanan dari segi hari minggu dan juga hujung minggu. Kenapa ini boleh memberikan kesan? Okay, researcher ni, Gill and Panda, merujuk kepada perubahan waktu makan ini boleh berpotensi menyebabkan metabolic jet lag, okay, yang memberi kesan negatif disebabkan oleh perubahan dari segi circadian kita. So dari segi bawah ni, kajian ni dia membandingkan dua grup. Satu grup diberi makan yang tetap
Okay, breakfast, lunch, dinner, snacking semua pada waktu yang sama. Satu lagi group, makan tak tetap. Ada hari makan 3 kali sehari, ada hari makan 9 kali, ada hari makan 5 kali. Jadi waktu makan yang tidak tentulah. Dan kumpulan dengan waktu makan tetap mempunyai terming effect of feeding yang lebih tinggi. Maksudnya kadar pembakaran kalori daripada penghadaman yang lebih bagus dan juga kawalan gula dalam darah yang lebih bagus lepas makan dan menunjukkan kesan positif terhadap kawalan berat badan dan kesihatan metabolik. So, apa yang kita boleh ambil daripada kajian ini adalah sebaiknya, sebolehnya kita mempunyai waktu makan yang konsisten lah. Tak kisahlah kita makan pukul 12 ke, pukul 1 ke, pukul 2 untuk lunch. Yang penting, kalau boleh setiap hari, kita cuba makan pada waktu yang sama ataupun tidak jauh daripada waktu tersebut. Janganlah hari ini break, lunch pukul 12 tengah hari, kemudian esok lunch pukul 3, kemudian hari berikutnya brunch, lunch pukul 11 awal pula. So tak konsisten lah dan itu menunjukkan tidak begitu baguslah. Okay, next, macam mana pula dengan tempoh kita puasa ataupun tempoh kita makan? Okay, erti kata puasa ini bukanlah puasa Islam, bukanlah puasa Ramadan dan puasa sunat, tapi puasa ni bermaksud waktu kita tidak makan. Jadi, waktu kita makan dengan waktu kita tidak makan. Okay, dalam kajian itu di refer sebagai fasting. Okay. First tadi saya nak share 10 minggu. Arahan yang diberikan kepada peserta simple je. Simple je arahan dia, iaitu anda lewatkan breakfast sebanyak 1.5 jam dan awalkan dinner sebanyak 1.5 jam. Okay? Lewatkan breakfast, awalkan dinner. Jadi apa yang berlaku adalah ini telah memendekkan tempoh untuk makan. Okay? Tiada halangan lain. Simple je arahan dia. Dan peserta yang mengambil peserta yang follow kepada arahan ini, in the end mereka akan mengambil kalori yang kurang dan akan membawa kepada weight loss. Simple je arahan dia. Lewat breakfast, awalkan dinner dan boleh memberikan kesan yang signifikan kepada weight loss. Okay. Next study, 16 minggu. Kali ini peserta diletakkan dalam regimen time restricted. Erti kata diet intermittent fasting lah, di mana mereka letakkan had waktu untuk makan dan had waktu untuk tidak boleh makan. Dan dipilih sendiri dalam tempoh 8 jam. Jadi tak kisahlah dia nak makan jam 12 tengah hari hingga 8 malam ke, ataupun nak lebih awal 8 pagi hingga 4 petang ke, tak kisah. 8 jam tu adalah tempoh untuk makan dan boleh pilih sendiri. Dan hasil kajian ni peserta turun lebih daripada 3 kg dan perubahan ini yang lebih bagus adalah boleh maintain selepas 1 tahun follow up. Maksudnya bukan sekadar turun berat badan, tapi boleh maintain penurunan berat badan tersebut. Dan finally saya nak share 5-week crossover trial. Kali ini sama juga, follow protokol ala-ala intermittent fasting, namun dia early time restricted. Maksudnya waktu makan tu telah di-fix ataupun ditetapkan kepada 7 pagi hingga 1 petang je boleh makan. Dan hasilnya adalah kawalan gula dalam darah selepas makan yang lebih bagus. Beta cell function. Beta cell ni adalah sel dalam hati yang merembeskan hormon berkenaan dengan kawalan gula dalam darah dan less insulin resistant. Jadi kajian ni dia tak tengok sangatlah kepada penurunan berat badan, tapi lebih kepada pengawalan gula dalam darah yang lebih bagus. Jadi apa yang kita boleh rumuskan daripada pelbagai kajian tadi? Okay. Tips yang pertama, jangan makan pada waktu malam biologi, especially berdekatan dengan waktu tidur kita. Okay, tadi kita dah tengok. Kalau boleh jangan makan heavy sangatlah selepas jam 7.30 malam. Okay, kalau nak makan lebih ringan tu tak ada masalah. Okay, sebab apa? Bukannya tak boleh makan langsung. Sebab kadang kalau kita terlalu lapar pun boleh mengganggu tidur. Jadi nak makan pada waktu malam, utamakan makanan yang lebih ringan, ataupun kalau berdekatan sangat dengan waktu tidur, contohnya 1 jam sebelum tidur, nak makan tu boleh lagi, tapi snacking yang ringan saja. Contohnya yogurt dengan kekacang, buah-buahan, segelas air susu, itu boleh lagi. Okay, next, tips yang kedua, mempunyai had pada waktu makan. Tidak semestinya anda follow diet intermittent fasting, tapi kalau boleh letakkan had untuk anda makan. Contohnya
Tetapkan breakfast 9 pagi, kemudian last waktu makan adalah 8 malam sebagai contoh. Okay? Dan apabila anda boleh follow dengan konsisten, itu pun dah boleh menunjukkan memberikan positif efek lah. Ketiga, dapatkan penedahan cahaya pada waktu pagi, okay, cahaya matahari sebaiknya, dan jauhi cahaya artificial pada waktu malam, terutamanya yang suka main phone, yang tengok skrin, yang tengok TV dan sebagainya. Okay, bukan cakap untuk anda saja. Saya sendiri pun itulah, tak boleh lari kan pada waktu malam ni, nak tengok phone, nak tengok video, nak tengok skrin, nak tengok YouTube dan sebagainya. Tapi pengamalan yang terbaik adalah untuk kita jauhi daripada perkara tersebut lah. Dan nombor 4, kita sepatutnya serasikan waktu makan dengan biological day, waktu berjaga dan aktiviti harian. Okay, erti kata makan yang heavy sebaiknya adalah pada waktu tengah hari ataupun waktu cerah, di mana kita lebih aktif, di mana kita lebih alert, lebih berjaga. Sama juga tips untuk nombor 5 ni, cenderung pada front heavy calorie distribution, maksudnya breakfast dan lunch adalah heavy, tapi untuk dinner adalah kalori yang paling sikit lah sebaiknya. Okay? Erti katanya, kalau saya nak jelaskan sekali lagi sebagai contoh, kalau keperluan kalori harian anda adalah 1,800, maybe breakfast, kalau tak nak heavy sangat lah, maybe breakfast 500 kalori, kemudian lunch lebih heavy 600 kalori, snacking petang 200 kalori saja. Berapa lagi bagi? 6, 11, 13, tak juga, ni dinner 500 pun kira agak heavy. So basically selepas jam sebelum jam 3 petang sebaiknya adalah kebanyakan kalori kita lah. Sebagai contoh, sebelum 3 petang kita ambil dalam 1,200. Selepas jam 3 petang baki 600 tu. Macam itulah contohnya. Tapi dari segi practicality, terpulang kepada dirilah, terpulang kepada gaya hidup masing-masing. Tapi nasihatnya adalah kalau boleh jangan makan terlalu heavy pada waktu malam. Dan nombor 6 ni, jauhi makanan terutamanya tinggi dengan lemak ataupun karbohidrat dekat dengan waktu tidur. Sebab apa? Pada waktu dekat dengan waktu tidur, hormon yang mengawal penghadaman karbohidrat kita tidak begitu bagus. Sebab tu kajian awal-awal tadi dia cakap kalau kita ada kecelaruan dari segi circadian alignment kita, itu boleh menyebabkan gangguan pengawalan gula dalam darah lah, ataupun glycemic response. Sebab tu kalau boleh jangan makan heavy, terutamanya heavy carbohydrate dekat dengan waktu tidur. Kalau nak ambil pun ringan saja seperti buah-buahan. Nombor 7, jangan makan tak tentu masa, kalau boleh mempunyai waktu makan yang konsisten dari hari ke hari. Okay, itu adalah nasihat yang umum yang kalau boleh kita follow lah. Namun ada juga pengecualian seperti atlet. Contohnya atlet di mana mereka training pagi, petang, kemudian waktu makan pun tak tentu, ataupun di mana mereka perlu ambil kalori harian yang tinggi, jadi nak tak nak kadang terpaksalah ambil dinner yang lebih heavy. Okay. Tapi itu disebabkan mereka lebih aktif lah. Kedua, tadi saya explain pengawalan gula dalam darah tidak begitu bagus pada waktu petang dan malam. Namun actually kalau yang membuat senaman, terutamanya senaman angkat berat, itu actually boleh membantu dalam pengawalan gula dalam darah meskipun anda makan pada waktu petang dan malam. Okay, maksudnya exercise ni selain daripada bakar kalori, selain daripada bagus untuk jantung kita, bagus untuk otot kita, satu lagi manfaat senaman ni actually adalah pengawalan gula dalam darah. Itu mungkin ramai yang tidak tahulah. Ketiga, majlis sosial dan kehidupan. Okay, contohlah tak boleh elakkan. Ada gathering, ada kenduri, ada barbecue, ada jamuan pada waktu malam. Okay, of course akan makan heavy sikit. Namun itu adalah pengecualian lah, bukan sesuatu yang berlaku hari ke hari. Dan yang keempat, kepatuhan dan kemudahan pelaksanaan. Andai kata anda susah sangat nak follow tips yang diberikan ni, contohnya yang bekerja shift ataupun bekerja tak tentu masa, ada kalanya boleh makan breakfast, ada kalanya terlalu busy sampai waktu makan pun tak tentu. Jadi daripada 7 nasihat ni, mana yang anda tak boleh follow tu tak apalah, tapi apa yang anda boleh improve, cuba applykan dalam kehidupan seharian lah kalau boleh. Ingat, yang paling penting adalah pengawalan kalori harian, kemudian kawal
ataupun memastikan anda ambil nutrien yang secukupnya, vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak semua tu cukup. Dan bagi saya tips chrononutrition ni, tips ni adalah lebih kepada langkah terakhir ataupun extra step yang boleh membantu kepada gaya hidup anda yang lebih sihat lah. Okay, saya nak share satu lagi berkaitan dengan senaman lah. Ada yang cakap senaman malam ni tak bagus. Ada yang cakap boleh. Ada yang cakap senaman malam ni boleh menyebabkan kena serangan jantung. Okay. Actually, saya nak share, ini adalah berdasarkan kajian systemic review dan meta-analysis yang bermaksud kajian yang mengkaji kajian lain. Maksudnya dia kumpulkan pelbagai kajian, kemudian dia apply satu conclusion lah. Berarti kata dalam systemic review dan meta-analysis ni dia ambil 23 kajian untuk dibandingkan dan membuat satu rumusan. Okay. Conclusionnya, apa yang saya nak boleh share, actually nak bersenam pada waktu malam ni dibolehkan bagi individu yang normal. Okay, bagi individu normal ni, apa maksud saya adalah individu yang tidak mempunyai sakit ataupun masalah kesihatan seperti masalah jantung lah. Kalau individu yang mempunyai masalah jantung, anda bukan saja tidak digalakkan untuk bersenam pada waktu malam, malahan nak buat sebarang aktiviti yang tingkatkan heart rate pun anda perlu refer kepada doktor terlebih dahulu. Bukan boleh saja-saja pergi jogging, pergi main badminton, okay? Anda perlu refer kepada doktor terlebih dahulu untuk tahulah apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Namun, okay, saya share sikit. Ini daripada first ni. Okay, kajian pada tahun 2020 melihat kepada 20 lelaki sihat. Terdapat 3 grup yang telah dibahagikan. Satu grup bersenam 30 minit moderate intensity. Satu lagi angkat berat. Okay, yang awal tadi tu aerobic training, lebih kepada cardio lah. Dan satu lagi grup tak buat apa-apa sebagai kontrol. Dan grup ini bersenam 30 minit sebelum tidur. Agak lewat tu, 30 minit sebelum tidur. Dan apabila researcher ni melihat kepada suhu badan, kualiti tidur, dan mereka merumuskan bahawa senaman moderate intensity tidak mengganggu kualiti tidur. Okay, moderate intensity ni kalau tak silap saya lebih kurang 40 hingga 60% maximum heart rate. Maksudnya tidak terlalu high intensity lah. Satu lagi kajian, dia melihat grup wanita, lelaki dan wanita yang bersenam 2 jam sebelum tidur dan 4 jam sebelum tidur, dan hasilnya sama saja, iaitu tidak mengganggu kualiti tidur. Dan akhir sekali systemic review meta-analysis melihat kepada 23 kajian dan dia merumuskan selagi senaman yang dilakukan adalah pada tahap sederhana, bukan tahap tinggi, maksudnya tak adalah tengah malam nak pergi lari pecut ataupun senaman Tabata, senaman high intensity interval training ke, selagi senaman itu bersederhana, dia tidak akan mengganggu kualiti tidur, malah boleh membantu lagi meningkatkan kualiti tidur pada individu yang normal yang tidak mempunyai masalah kesihatan. So, itu adalah rumusannya. Dan nasihat saya adalah kalau nak exercise pada waktu malam tu, exercise yang ringan-ringan je lah. Okay, tidak bermakna buat Tabata dan sebagainya. Actually, waktu malam pun anda nak buat yoga ke, nak buat stretching ke, itu pun dah bagus dan boleh membantu anda relax dan tidur dengan lebih nyenyak lagi. Okay. So clear tentang chrononutrition dan juga tips-tips yang apa kita boleh pelajari. Clear. Okay. So dah habis untuk first part. Okay. So saya akan tengok soalan. Okay, kita ada daripada Kak Nana. Sebab malam dah kurang umur, maksudnya makan tinggi kalori time lunch. Yes. So kalau boleh, kebanyakan kalori harian kita disimpan pada waktu tengah hari lah ataupun di awal hari lah. Or boleh tak kita balancekan kalori breakfast, lunch, boleh je macam Kak Nana tulis tu. Sama ada breakfast 600, lunch 600, tapi dinner 200 pun kira boleh lagi. Okay, basically kalau saya nak katakan dengan kata yang lebih mudah, sebelum jam 3 petang adalah kebanyakan kalori, manakala selepas jam 3 petang adalah kalori yang sikit. Time puasa kan kalori intake kita kira macam mana untuk sahur dan berbuka. Okay, untuk
time berpuasa, ini adalah salah satu pengecualian lah. Kalau boleh, sama juga. Sebab kita ada tengok kan, setengah orang time sahur maybe kurma saja, air kosong. Tapi bila time berbuka, macam-macam ada. Murtabak lah, nasi biryani, roti john. Okay? Sahur dengan 200 kalori, berbuka dengan 1,500 kalori. Itu pun kalau boleh, tidaklah. Kalau ikut nasihat saya, boleh buat split yang lebih separuh-separuh. Okay? Contohnya sahur maybe 500 kalori, kalau nak berbuka dengan heavy sikit maybe 600, 800, tapi kalau boleh janganlah terlalu heavy sangat pada waktu berbuka tu, especially berbuka second part. Okay? Berbuka second part tu apa? Iaitu makan balik ataupun makan pada jam 11 malam, 12 tengah malam. Itu pun kalau boleh kurangkanlah, especially yang sangat-sangat heavy. Okay, clear? Okay. Chrononutrition ni memang topik yang advance. Seperti saya cakap, pertama, utamakan jumlah kalori harian. Kemudian, utamakan dari segi nutrien, dari segi zat. Yang akhir sekali, baru boleh fokus kepada tips-tips chrononutrition ni. Okay? Dia macam penghujung je lah. Alright, terima kasih. Okay, kita pun dah nak berpuasa tak lama lagi. So tips ataupun soalan yang bagus juga daripada Kak Nana. Thank you. So kalau tak ada soalan apa lagi, kita akan break for 2 minutes lah. 2 minutes break. And then kita akan sambung kepada second part, iaitu tentang kesihatan jantung. So jangan ke mana-mana, kita akan kembali dalam 1 minit lagi. Alright, sekarang kita akan sambung kepada part yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu kesihatan organ. Secara lebih spesifik, kesihatan jantung lah. Okay, organ lain seperti buah pinggang apa semua saya tak sempat nak cover. Sekarang pun dah jam 9.38. So, dia akan go through secara ringkas lah. Alright, jantung kita. Kenali jantung kita. Okay, saiz dia lebih kurang sebesar penumbuk dengan berat 280 hingga 340 gram bagi lelaki dan 230 hingga 280 gram bagi wanita. Dan jantung kita, kalau yang tak pernah tengok ataupun tak pernah sembelih, tak pernah tengok jantung lembu ke apa ke, kita ada 4 ruangan ataupun chamber, okay, kiri kanan dan dibahagikan pada atas bawah, dan dia dibagikan oleh otot septum yang berada di tengah-tengah tu. Jadi berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrien ke seluruh badan. Okay, berfungsi sebagai pam lah, pam darah untuk edarkan darah, dan juga apabila darah melalui paru-paru, itu yang akan membekalkan oksigen ke darah tersebut. Kemudian darah yang beroksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh badan. Okay, otot-otot kita yang perlukan oksigen tersebut akan dapat daripada sistem saluran darah kita, dan begitu juga dengan nutrien dan juga sistem imunisasi. Okay, kalau contohnya ada luka dalam darah kita, ada pelbagai sel-sel yang dapat membantu untuk merawat ataupun tutup luka tu dan mengelakkan daripada jangkitan. Dan otot kita merangkumi cardiac muscles. Okay, dalam badan manusia ada 3 jenis muscles, iaitu firstly cardiac muscle, otot pada jantung. Kedua adalah smooth muscle, contohnya pada bahagian esophagus kita, pada bahagian perut kita, usus kita, itu diperbuat daripada smooth muscle ataupun otot licin. Dan yang ketiga adalah skeletal muscle, iaitu otot yang melekat pada tulang kita. Okay, itu yang membantu untuk kita bergerak.
Berbezanya, walaupun lebih kurang cardiac muscle dengan skeletal muscle ni, bezanya untuk otot skeletal, untuk otot nak kita bergerak, nak berjalan, nak exercise semua ni kita boleh kontrol. Tapi cardiac muscles ni antara keistimewanya adalah dia bergerak dengan sendiri tanpa kawalan kita. Okay? Sebab itulah jantung kita kan memang tak boleh berhenti berdegup. Dan dalam sehari kita heart rate kita ataupun heartbeat kita lah boleh berdegup sebanyak 115,000 sehari dan boleh pump sebanyak 7,570 liter darah. Okay, memang sangat bekerja keras organ jantung kita, sebab tu sangat penting untuk kita mengawal dan memastikan jantung kita boleh berfungsi dengan sebaiknya. Dan sel jantung adalah myocytes, makin kurang dibahagi ataupun makin kurang cell division sejak dari kanak-kanak, sebab tu sangat jarang kita dengar jantung ada kanser, sebab sel jantung kita dia tidak berbelah, tidak akan berbahagi, so sangat sukar untuk diserang oleh sel kanser. Sel kanser ni dia banyak serang kepada sel-sel badan yang banyak divide, yang banyak berbelah bahagi. Berbelah bahagi ke term dia. Macam itulah cell division. And then satu lagi fakta yang menarik adalah broken heart syndrome, di mana sesuatu berita ataupun sesuatu informasi yang terlalu menyedihkan ataupun patah hatilah boleh menyebabkan seseorang itu sakit jantung ataupun jantung terhenti. Okay, itu dinamakan sebagai broken heart syndrome. Boleh berlaku namun sangat jarang. Okay, fakta seronok-seronok je lah. Okay, kenali jantung dengan lebih lanjut. Bagaimana jantung boleh kekalkan fungsi normal? Pertama sekali adalah dari segi kawalan timing degupan jantung kita, dari segi kawalan heart rate kita. Okay, ini dikawal oleh electrical system, sistem elektrik. Sebab tu kalau jantung kita terhenti, kita tengok dalam drama, doktor akan pakai alat elektrik itu dinamakan sebagai defibrillator untuk memberi renjatan elektrik untuk reset balik kawalan jantung kita ataupun membantu jantung kita berdegup pada rate yang normal lah. Nah, sebab kalau ada gangguan pada sistem elektrik ini, itu boleh menyebabkan yang keadaan dinamakan sebagai arrhythmia, yang bermaksud dia berdegup dalam keadaan yang tidak teratur, sama ada terlalu laju iaitu tachycardia ataupun terlalu perlahan bradycardia. Sebab tu penting untuk kawal normal heart rate kita dan kekalkan kesihatan jantung dari segi otot kita lah. Kesihatan jantung ni akan mempengaruhi kekuatan untuk mengecut dan relax. Sebab tu selain daripada senaman angkat berat saja, satu lagi senaman yang sangat bermanfaat adalah senaman kardio. Okay, kardio itu sendiri bermaksud jantung. Senaman kardiovaskular. Sebab apa? Senaman itu akan tingkatkan heart rate. Apabila tingkatkan heart rate, itu akan exercise kita punya jantung dan seterusnya akan menyebabkan sel ataupun otot jantung kita menjadi lebih kuat, sihat dan lebih kukuh. Okay, itu antara manfaat senaman kardio selain daripada untuk nak bakar kalori saja. So, kesihatan dalam fungsi ini boleh mempengaruhi sama ada kita mudah ataupun sukar untuk mengenai jangkitan ataupun mengalami masalah lain. Penghantaran oksigen. Okay, kalau oksigen tidak sampai kepada jantung, itu dinamakan sebagai iskemia. Dan yang ketiga, kita perlu memastikan jantung mengalir dengan lancar. Okay, terdapat injap ataupun valves yang mengawal aliran darah. Okay, darah kita mengalir satu haluan saja sebab memastikan darah yang mengandungi oksigen tidak bercampur dengan darah yang tidak ada oksigen ataupun mengelakkan darah mengalir ke belakang. Selain itu, kepekatan darah juga penting untuk memastikan darah berjalan dengan lancar lah. Sebab tu kenapa minum air terlalu banyak pun boleh menyebabkan gangguan. Okay, apabila kita minum air terlalu banyak dalam tempoh yang singkat, itu akan menyebabkan hyponatremia, di mana darah kita menjadi terlalu cair dan kandungan elektrolit dalam darah pun terlalu sikit dan itu boleh menyebabkan masalah kesihatan lah. Ataupun darah terlalu pekat. Apabila darah terlalu pekat, itu akan menyebabkan jantung kita pump dengan lebih kuat. Okay, anda boleh anggap kita nak hirup air
melalui straw. Okay, kalau kita hirup air, senang dia flow. Manakala kalau kita ambil cecair yang lebih pekat, contohnya madu, rasa lebih sukar dan kita memerlukan effort yang lebih untuk sedut madu melalui straw tersebut. Nah, itu perbandingannya lah. Dan macam mana darah boleh menjadi pekat, salah satunya adalah disebabkan oleh dehydration, kekurangan air. Apabila kurang air dalam darah, darah menjadi lebih pekat, jantung pun perlu pump dengan lebih kuat. Sebab tu apabila kita dehydrated, antara simptomnya adalah degupan jantung yang lebih laju. Sebab jantung kita perlu bekerja dengan lebih keras untuk mengedarkan darah yang lebih pekat. Alright. Ini just heartbeat. Untuk masalah tersebut, okay, tachycardia terlalu laju, bradycardia terlalu perlahan, okay, degupan jantung yang tidak serasi pun adalah tidak bagus. So, ada pelbagai penyakit jantung, just nak share lah. Okay, pertama adalah arrhythmia ataupun gangguan dari segi rentak jantung, atherosclerosis, pengerasan arteri. Arteri ini adalah saluran darah yang membekalkan oksigen. Cardiomyopathy menyebabkan jantung mengeras ataupun lemah. Congenital heart defects, kelainan jantung yang wujud ketika lahir. Okay, kita sering dengar, contohnya jantung berlubang. Itu tidak baguslah dan memerlukan pembedahan dan rawatan segera. Okay, coronary artery disease, CAD, disebabkan oleh pembinaan plak dalam arteri jantung, juga dikenali sebagai ischemic heart disease. Okay, plak ni, inilah plak ni adalah pembentukan lemak ataupun kolesterol, ataupun dia dah jadi ibarat batu yang menyekat saluran darah. Okay, sama ada dia melekat pada setempat ataupun plak ni dia berkecai, kemudian dia bebas mengalir dalam darah dan boleh tersangkut di tempat lain. Contohnya kalau plak ni dia pecah, kemudian disangkut di otak, itu boleh menyebabkan stroke. Okay, sebab apa? Apabila dia sangkut, dia menghalang aliran darah yang mengandungi oksigen, dan seterusnya oksigen tidak dapat diterimalah pada bahagian tersebut, dan itu boleh menyebabkan kematian sel. Okay, apabila sel kita tidak boleh terima oksigen, sel kita akan mati. Okay, finally adalah heart defects disebabkan oleh bakteria, virus dan parasites. Okay, kenali faktor-faktor risiko ataupun risk factor kepada penyakit berkenaan dengan kardio. Okay, cardiovascular disease. Apakah risk factornya? Pertama sekali, tekanan darah tinggi. Apabila kita mempunyai tekanan darah tinggi, keberangkalian kita nak menghidap penyakit jantung juga lebih tinggi. Hyperkolesterolemia ataupun paras kolesterol yang tinggi dalam darah, dan juga paras HDL yang rendah. HDL ni adalah kolesterol bagus. Jadi kita perlukan HDL yang tinggi dalam darah kita. Macam mana nak tahu? Kenalah pergi buat medical check up, buat ujian. Okay, merokok boleh meningkatkan risk factor untuk penyakit jantung. Obesity, kurang aktiviti fizikal, diet yang tidak bagus. Orang yang menghidap kencing manis juga berisiko untuk lebih tinggi menghidap penyakit jantung kerana paras gula dalam darah yang tinggi meningkatkan risiko angina. Angina ni sakit jantung. Dia bukan serangan jantung, tapi dia ada rasa duduk tak duduk, tiba-tiba ada rasa sakit pada bahagian jantung ni. Okay, serangan jantung, stroke dan coronary artery disease. Dan actually satu lagi risk factor kepada penyakit jantung adalah kemurungan ataupun depression. Okay, macam mana dia boleh berlaku adalah apabila kita depress, apabila kita kemurungan, platelets menjadi lebih melekit. Platelets ni adalah sel yang membantu untuk tutup luka. Tapi kalau platelets ni menjadi terlalu melekit, dia boleh mempercepatkan proses pengerasan arteri dan meningkatkan risiko serangan jantung. Dan ada lagi risk factor seperti sejarah keluarga, kaum, jantina dan umur. Okay? Namun kalau anda tengok, apa yang kita tak boleh kawal ni, sejarah keluarga, kaum, jantina dan umur. Itu yang kita tak boleh kawal. Namun risk factor yang kita boleh kawal sangat meluas. Okay? Sangat meluas. So sangat penting untuk kita menjaga setiap daripada aspek ini untuk mengurangkan risiko kena penyakit jantung. Bukannya nak katakan apabila kita bersenam, kita jaga diet, zero risk untuk kena penyakit jantung. Risk tu tetap akan ada, tetapi apabila kita menjaga gaya hidup yang sihat, kita jaga pemakanan, jaga senaman, itu secara signifikan dapat mengurangkan risiko untuk kena.
Kenapa ada diet situ, Coach? Diet sebab contohnya kalau diet yang tinggi lemak, diet yang tinggi trans fat, diet yang sangat tinggi garam contohnya, itu of course tidak bagus untuk untuk risiko kena penyakit jantung. So diet juga peranan sangat penting. Dan juga kalau diet yang tinggi kalori, kadang dia berkait juga. Contohnya kalau diet tinggi kalori bercampur dengan kurang aktiviti fizikal dan itu menyebabkan obesiti. Kadang dia berkait macam tu. So dari segi diet, next saya akan cover sikit. So dari segi lemak dan kolesterol. Okay, blood lipids mengandungi LDL dan HDL. Saya cakap tadi, LDL, low density lipoprotein adalah kolesterol yang tidak bagus. HDL adalah kolesterol yang bagus. Jadi kalau buat medical check up, HDL kita patut berada paras normal. Kalau HDL terlalu rendah, maksudnya tidak bagus. Manakala kalau LDL terlalu tinggi, itu pun tidak bagus. Okay, keseimbangan ini penting untuk mengawal keseluruhan kolesterol dalam badan dan mencegah penghasilan plak dalam teri. Okey, apa nasihatnya? Lemak tepu boleh diambil, saturated fats boleh ambil dengan syarat tidak berlebihan bagi individu normal. Kalau boleh tidak melebihi 10% kalori harian. Okay, lemak tepu ni adalah daripada lemak haiwan, even susu, full cream, nak ambil tu tak ada masalah, tapi kalau boleh tidak melebihi 10% of daily calories. Lemak trans, no. Lemak trans memang kalau boleh kita jauhi dan paling kurangkan. Sebab apa? Lemak trans ni badan kita tidak boleh proses sama seperti lemak lain. Okay? Apabila badan kita tidak boleh proses lemak trans, itu yang menghasilkan side effect seperti tinggi risiko untuk kena penyakit jantung. Okay, lebihkan MUFA dan PUFA. MUFA ni adalah monounsaturated fatty acids dan PUFA polyunsaturated fatty acids yang ditunjukkan dapat melindungi ataupun mengurangkan risiko penyakit penyakit jantung. Okay, itu dinamakan sebagai cardioprotective. Okay, dari segi kolesterol, saya ada jelaskan dalam kelas pemakanan ketiga. Actually, kolesterol ni bagi individu yang normal, bagi individu yang tidak mempunyai hyperkolesterolemia, anda tak perlu risau sangat seperti saya cakap. Kalau kita ambil kolesterol yang lebih daripada pemakanan, badan kita akan kurang hasilkan kolesterol sendiri. Kalau kita kurang ambil kolesterol pemakanan, badan kita boleh menghasilkan kolesterol yang lebih. Jadi badan kita boleh seimbangkan. Jadi daripada terlalu risau terhadap kolesterol, cuba fokus kepada keseluruhan diet yang kawal kalori, yang tinggi dengan vitamin mineral, yang mempunyai pelbagai tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayuran. Dan kalau itu anda kawal nak makan telur lebih pada 2 biji sehari pun, actually research menunjukkan tak apa. Next, lemak yang sihat tetap mempunyai kalori dan boleh menyebabkan obesiti. Apa yang saya masukkan adalah meskipun olive oil adalah antara sumber lemak yang bagus atau sumber minyak yang bagus, sumber fats yang bagus, tetapi olive oil tetaplah sejenis oil. Satu sudu olive oil pun 120 kalori dan kalau kalori yang berlebihan pun akan menyebabkan peningkatan berat badan. So, nak ambil olive oil memang digalakkan, namun at the same time kawal portion supaya kalori tidak berlebihan. Okay, itu adalah untuk nasihat orang yang normal. Tapi bagi yang mempunyai masalah kesihatan seperti masalah jantung, masalah hyperkolesterolemia, type 2 diabetes, nasihat ini dia lebih spesifik. Okay, nasihat ni dah jadi tak valid. Untuk nak dapatkan nasihat pemakanan yang lebih tepat, kalau anda mempunyai penyakit tertentu, sila refer kepada dietitian untuk mendapatkan plan pemakanan yang lebih terperinci yang sesuai untuk condition anda. Okay, ini adalah nasihat untuk orang normal yang tidak mempunyai penyakit. Okay, next. Coach, kalau kita makan within calories tapi makan yang high cholesterol and trans fat, will it cause high disease? Nak kata cause tu tidaklah, tapi akan meningkatkan risiko yang lebih tinggi lah berbanding dengan same calories tetapi a well balanced diet. Of course, yang
high cholesterol, high trans fat tu, especially trans fat lah, memang akan significantly increase risk for penyakit heart disease. Okay, dalam kelas lepas saya ada sentuh sedikit tentang balance omega 3 dan omega 6 ni. Okay, yes, kita tahu yang omega ni antara lemak yang sihat, tapi actually yang lebih sihat adalah untuk kita maintain optimal ratio, iaitu optimal ratio omega 3 sama dengan omega 6, 1:1 ratio. Namun masalahnya dalam diet manusia sekarang kebanyakannya tinggi lagi omega 6 berbanding dengan omega 3. Kenapa? Omega 6 ni dalam jumlah yang berlebihan, dalam ratio yang berlebihan, omega 6 ni boleh bersifat pro-inflammatory. Pro-inflammatory ni maksudnya menggalakkan keradangan, menggalakkan serangan sel-sel dalam badan kita. Sebab tu pentingnya dalam diet kita sekarang untuk tingkatkan omega 3 dan kalau boleh kurangkan omega 6 lah. Okay, omega 6 ni contohnya daripada lemak sayuran dan juga daripada sumber lemak yang tidak begitu bagus. Bukannya tak boleh ambil, tapi kurangkan dan lebihkan sumber lemak omega 3. Okay, kalau boleh maintain ratio 1:1. Okay, untuk kebanyakan western diet ratio mereka 16.1. Tapi untuk rakyat Malaysia actually pun tidak begitu bagus juga. Untuk rakyat Malaysia, tapi ni kajian lama dah lah. Ni kajian pada tahun 1995. Tak ada kajian yang agak baru lagi. Tapi based on kajian yang lapuk ni, Malaysia punya diet ratio dia adalah 10:1. Masih jauh lagi nak dapat 1:1 tu. Okay? Ini adalah Malaysian punya ratio. So tak begitu bagus sangat lah. So apa yang anda boleh buat untuk improve lagi, okay, increase sources of omega 3 dan kalau boleh kurangkanlah sebaiknya sources of omega 6. So nak masak tu kalau boleh tukarlah daripada minyak jagung, minyak sunflower, tukar kepada olive oil. Okay, kurangkan fried foods, kurangkan makanan proses. So lebihkan makanan yang mengandungi omega 3. Tak semestinya ambil salmon. Okay, ikan laut dalam kat Malaysia pun mengandungi kadar omega 3 yang tinggi dan boleh setanding dengan ikan laut dalam sejuk di kutub utara dan selatan. Okay, so nak makan ikan patin ke, ikan temenung ke, ikan bawal ke, itu pun anda boleh dapatkan sumber omega 3. Even dari telur pun boleh dapat omega 3. Okay, bukan sekadar telur, tapi telur yang kalau anda cari di supermarket tu yang dia tulis telur omega 3. Kenapa? Okay, kenapa telur tersebut boleh mengandungi omega 3 yang tinggi? Sebab ayam dia telah diberikan diet chia seeds dan flax seeds dan biji-biji lain yang tinggi dengan omega 3. Okay, apabila ayam diberikan diet tinggi omega 3, dia punya telur pun tinggi dengan omega 3. Itu dia punya inilah macam mana telur omega 3 ni boleh dihasilkan. Sebab tu especially kalau telur special macam tu, anda boleh dapati dia punya kuning telur tu kadang lebih oren. Oren juga menunjukkan telur itu tinggi dengan vitamin A berbanding dengan telur yang warna pudar, warna kuning. Okay, clear? Okay, garam. Okay, dari segi garam, memang betul pengambilan garam yang tinggi ada correlation dengan hypertension ataupun tekanan darah tinggi. Tapi berapa banyak yang kita boleh ambil? Sebab garam ni ataupun sodium adalah salah satu mineral yang kita perlukan untuk hidup, untuk kita berfungsi dengan baik. Sodium ni adalah elektrolit kita. Jadi nak katakan tak perlu ambil garam tu tak betul. Kita masih perlukan garam untuk fungsi badan. Cumanya kalau boleh tidak terlalu tinggi dan cadangannya adalah tidak melebihi 2400 mg sehari. Okay, ini adalah recommendation daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan juga KKM. Okay, tak silap KKM 2004 kot. 2004 ataupun 2002 tapi lebih kurang lah. Dan satu sudu kecil ataupun 5 gram garam akan memberikan 2000 mg sodium.
Okay, faham tak? 5 gram garam akan memberikan 2 gram sodium. Sebab apa? Garam itu sendiri diperbuat daripada sodium dan juga klorid. Sodium klorid itu adalah garam. Jadi, kalau kita ambil 5 gram garam, tidak bermakna kita akan dapat 5 gram sodium. Okay? Kita akan dapat 2 gram sodium dan 3 gram klorid daripada 5 gram garam. Okay, so untuk individu yang aktif, keperluan sodium adalah lebih sebab orang yang aktif mereka banyak berpeluh dan mereka banyak kehilangan elektrolit. Sebab tu dalam minuman 100 plus ke Gatorade ke minuman elektrolit, kalau anda baca antara kandungannya adalah garam. Sebab garam diperlukan ketika bersukan, especially yang durasi lama. Okay, yang melebihi 60 minit memang perlukan garam untuk mengganti kehilangan yang berlaku apabila berpeluh. Tapi untuk individu yang amalkan pemakanan yang sihat dan senaman secukupnya dan tiada masalah jantung, tak perlu risau dengan garam. Okay, tak perlu risau. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab ada orang saya tengok eat clean, terlalu clean. Tak ada garam langsung. Okay, nak grill ayam tak letak garam. Nak makan keropok sikit pun memang tak sentuh. Jadi dia punya sodium intake sangat rendah. Okay, itu pun boleh memudaratkan. Sebab tu saya tidak suka sangatlah apabila diet itu terlalu clean, tak ada minyak, tak ada garam, tak ada gula langsung. Okay, semua itu adalah nutrien kita juga. Kita perlukan juga. Cumanya masalahnya kalau terlalu tinggi. So, nak ambil garam tak ada masalah. Yang penting tidak terlalu tinggi. So, nak letakkan dalam chicken grill anda ke, nak letak sikit pada telur anda ke, tak ada masalah. Yang penting tidak terlalu tinggi. Okay, kalau anda mengamalkan gaya hidup yang sihat, anda kurang ambil makanan proses, kurang ambil snacking masin tu, boleh disyorkan anda mempunyai sodium intake yang baguslah. Namun, kalau yang mempunyai masalah tekanan darah tinggi ataupun masalah jantung, individu yang mempunyai intake ataupun mempunyai limit terhadap sodium, ada beberapa nasihat yang mereka boleh follow. Pertama sekali, baca label pemakanan. Okay. Sodium adalah antara nutrien yang memang tertulis pada label pemakanan. So, dengan baca label anda boleh tahu sodium intake, dan kalau lebih bagus anda prepare makanan sendiri supaya anda boleh kawal. Okay, even anda makan di restoran pun kadang kita tak tahu berapa banyak garam yang diletakkan. Seterusnya, anda boleh saja tambah rasa tanpa letak garam. Okay, tak semestinya nak sedap makanan kena letak garam. Kalau kita tambah herba, kita tambah rempah ratus, kita tambah cendawan, itu pun boleh memberikan rasa yang sedap tanpa tambah sodium. Okay, keempat, buy fresh. Sebab apa? Kalau kita beli daripada tin, dia telah ditambah dengan garam. Okay, wash your vegetables, especially yang beli tin tu lah. Okay, kalau kita beli kacang dalam tin ke jagung dalam tin, kalau kita nak kurangkan sodium lagi, boleh basuh. Okay, sodium rinse. Salt your snacks. Kalau nak beli snacking, boleh cari alternatif yang kurang garam. Consider your condiments. Kita punya sauce, kita punya kicap antara sumber tinggi dengan sodium. So, kalau anda perlu limit sodium intake, kawal anda punya pengambilan kicap, pengambilan sos dan sebagainya. Reduce portion size. Apabila kita kurang portion, kita akan kurangkan sodium. Dan kalau terpaksa makan di kedai, cakap pada waiter tak nak garam ataupun kurang garam. Okay, simple je tips tersebut. Okay, next, kurang risiko dengan pemakanan sihat. Okay, macam mana kita nak membantu dan menyokong sistem kardiovaskular kita? Pertama sekali, tinggikan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran dan pelbagaikan warna. Sebab apa? Warna yang berbeza akan mempunyai phytonutrien yang berbeza, dan phytonutrien yang berbeza itu akan mempunyai manfaat yang berbeza. Okay, tinggikan bijirin penuh ataupun whole grains dan ambil protein yang secukupnya dan utamakan protein yang lean, iaitu protein yang kurang lemak, dan hadkan pengambilan daging merah kepada 1 ke 3 portion seminggu. Sebab apa? Daging merah ni tinggi dengan lemak tepu. Nak ambil tak ada masalah, cuma limit je lah. Dan sumber tenusu seperti susu, yogurt, keju, anda boleh ambil versi yang kurang lemak. Okay. Tapi mostly daripada anda mungkin dah ambil
versi yang low fat kan. Sebab apa? Kurang kalori. Okay, apabila kurang lemak, automatik kurang kalori. Melainkan tambah gula lah. And then pilih lemak yang sihat. Okay, seperti saya cakap tadi, utamakan omega 3. Penggunaan rempah dan herba dalam masakan dapat membantu kurangkan garam. Berada dalam berat badan yang sihat dan dengan mengawal kalori, itu secara tidak langsung ataupun secara directly lah memang akan mengurangkan risiko untuk kebanyakan penyakit kronik. Bukan saja penyakit jantung, apabila kita berada dalam berat badan yang sihat, okay, banyak lagi penyakit kita akan dijauhi. Okay? Penyakit jantung, stroke, kencing manis, masalah buah pinggang dan sebagainya, semuanya akan less risk. Dan plant sterols, iaitu satu kompaun dalam tumbuhan, ditunjukkan dapat mengurangkan LDL sebanyak 10% dalam individu yang sihat maupun berpenyakit. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan plant sterols and stenols? Kalau yang pernah beli produk oat ataupun tengok iklan Quaker Oats, mungkin pernah lihat perkataan ni. Ataupun yang ada oat sekarang ni, boleh tengok pada label pemakanan tersebut. Ataupun tak silap saya, susu omega pun ada tulis tentang benda ni lah. Okay. Apa itu sterols and stenols? Sebenarnya ni adalah bahan yang terdapat secara semula jadi dalam kuantiti yang sikit dalam kebanyakan bijirin, sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, legumes, bijian. Pada tahap molekul, macam mana sterols dan stenol berfungsi adalah dia mempunyai struktur yang sama seperti kolesterol. Jadi, dia menghalang penyerapan kolesterol yang sebenar. Faham tak? Maksudnya, plant sterols ni, dia pura-pura menjadi kolesterol. Oleh itu, badan kita akan serap kolesterol pura-pura ni dan tidak serap kolesterol yang sebenar. Macam itulah fungsi dia. Dia membantu untuk mengurangkan penyerapan kolesterol yang berlebihan. So, itu adalah manfaat sterols dan stenol. So, kalau boleh ambil daripada sumber semula jadilah instead of supplements yang di-fortified dengan sterols ni. Tapi di Malaysia, makanan yang fortified dengan sterols dan stenols ni tak banyak lagi lah. Tak popular sangat. Mostly dalam oat je. Okay, satu lagi bahan yang boleh membantu kesihatan jantung dalam oat ataupun dalam soluble fiber, okay, iaitu beta-glucan. Okay, beta-glucan ni adalah sejenis soluble fiber yang boleh didapati dalam bijirin penuh. Oat, bran, gandum, barley, dan dalam bentuk suplemen pun ada jual beta-glucan ni. Sebab tu, kalau beli oat, antara health benefits yang ditulis adalah kesihatan jantung. Sebab pertama sekali mengandungi beta-glucan, next boleh mengandungi plant sterols and stenols. Macam mana dia boleh membantu untuk kesihatan adalah membantu dari segi pengawalan gula dalam darah dan juga merangsangkan imun sistem dan menggalakkan pertumbuhan bakteria baik dalam perut, iaitu probiotik lah. Okay? Fiber bersifat prebiotik. Bakteria baik dalam perut kita bersifat probiotik. Dan kedua-dua hubungan ini akan menghasilkan benefit kepada kita punya digestive system. Okay, maybe one of the class in the future saya akan cover lah prebiotik and probiotik ni. Dan boleh membantu dalam kesihatan jantung juga. Kak Nana cakap pernah makan telur omega dan susu omega pun ada tulis sterol ni. Yes. So basically kalau klaim-klaim kesihatan nak tulis di depan packaging tu, dia bukan tipu-tipu, memang boleh membantulah. Kalau tidak, kalau klaim kesihatan yang dituliskan pada packaging tu tak betul, boleh saman company tu. Okay, dari segi senaman, recommendation kita 150 hingga 150 per week, moderate intensity ataupun 75. Ni rasanya semua dah tahulah. Dan selain daripada bersenam, kalau boleh bersenam yang ada kelainan sikit. Okay, tadi saya ada cakap ataupun saya selalu tegaskan, nak ambil buah-buahan sayur-sayuran, cuba pelbagaikan dari segi warna. Okay, kita pelbagaikan intake. Sama juga dari segi senaman, kita pelbagaikan. Bukan saja buat kardio, kita buat juga senaman otot. Bukan saja itu, kita buat juga senaman stretching, senaman flexibility. Dan untuk kardio juga, senaman aerobik
kita boleh pelbagaikan dari segi heart rate. Okay, ada hari kita train pada heart rate yang tinggi, ada hari kita buat lebih ringan. Sebab setiap zone heart rate ni akan mempunyai manfaat yang berbeza lah. So itu antara salah satu lagi nasihat yang anda boleh terapkan dalam senaman harian. Okay, next. Okay, ini adalah carta resting heart rate yang bagus ataupun resting heart rate yang berdasarkan umur anda. So harapnya kebanyakan daripada anda mempunyai paras grade ataupun excellent lah. Macam mana nak improve heart rate, berada dalam berat badan yang normal, kemudian rajin membuat senaman yang menguji jantung, iaitu senaman kardiovaskular lah, senaman aerobik, berjogging, okay, sprinting, okay, senaman yang tingkatkan heart rate. Itu dapat improve kita punya resting heart rate. Okay, finally saya nak share tentang Korean paradox. Okay, kalau kita tengok secara sepintas lalu, antara penduduk Amerika dengan penduduk Korea, agak mana lebih sihat? Sekali pandang, of course, yang ramai tengok K-drama tu, tengok ramai orang Korea ni actually sihat-sihat saja, and then sangat jaranglah dengar untuk kena penyakit jantung. Namun kalau anda tengok dari segi pemakanan, orang Korea, intake garam mereka jauh lebih tinggi berbanding Amerika. Okay? Average intake of sodium untuk orang Korea adalah 4,600 mg. Untuk orang Amerika 3,400 mg. Yes. Dan kalau anda perasan, makanan Korea pun banyak yang tinggi garam seperti kimchi dan juga benda-benda yang apa dijerukkan, banyak sayur-sayuran mereka dijerukkan, sebab tu intake garam orang Korea ni tinggi. Okey, jauh lebih tinggi berbanding Amerika. Dan kalau anda ingat lagi, kita punya recommended intake adalah 2,400 mg. Kedua-dua negara ini, kedua-dua rakyat ini mempunyai intake jauh melebihi apa yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Namun, satu penduduknya lebih sihat berbanding yang lain. Malahan yang lebih tinggi ni lebih sihat berbanding dengan yang ni. So, apa ceritanya? Ini yang dinamakan sebagai Korean paradox. Di mana walaupun intake dia melebihi apa yang disyorkan, namun penduduknya lebih sihat. Dan ini juga boleh dikukuhkan lagi dengan carta kematian disebabkan oleh darah tinggi, hypertension. Okay, death rate, kalau kita tengok tadi, US 7.72 per 100,000 penduduk. Korea kurang. Kurang. Tapi Malaysia pun kurang jugalah. Bagus jugalah. So, kita fokus kepada US dengan Korea dulu lah, sebab itu perbandingan awal tadi. Korea lebih tinggi pengambilan garam, namun kematian darah tinggi lebih kurang berbanding dengan US. Okay, US kurang tapi kematian dia sangat tinggi. Jadi ini yang direferkan sebagai Korean paradox. Kalau nak belajar dengan lebih lanjut, boleh Google je lah, tapi saya akan rumuskan. Jadi apa sebabnya? Apa sebabnya berlaku benda ini? Okey, antara penjelasannya yang boleh dijelaskan adalah walaupun orang Korea ambil sodium yang tinggi, namun pengambilan potasium mereka juga tinggi. Okey, potasium ni datang dari mana? Datang daripada sayuran mereka tu lah. Okey, sayuran mereka kimchi tinggi potasium. Okey, mana tu? Highlight. Okey. Potasium intake tinggi, high consumption in kimchi, fermented foods. So, itu yang saya cakap. Kita tak boleh salahkan satu nutrien saja untuk penyebab penyakit. Kita tak boleh salahkan sodium saja kepada sakit jantung ataupun hypertension dan sebagainya. Kita perlu tengok secara keseluruhan bagaimana diet yang lain, bagaimana intake kalori, bagaimana lifestyle, macam mana activity. Okay? Orang Korea
mereka punya public transport agak bagus, sangat bagus. Sebab tu penduduk mereka banyak berjalan. Jadi dari segi aktiviti fizikal pun tinggi. Dan dari segi kualiti makanan, walaupun tinggi dengan garam, tapi anda tengoklah, garam mereka letak kepada sayur-sayuran berbanding dengan Amerika. Maybe garam mereka pada krepek, pada fast food dan sebagainya. So, itu antara penjelasan yang mungkin menjelaskan paradoks ni lah. So, sekali lagi saya nak tekankan, jangan tengok pada satu nutrien saja, tengok secara keseluruhan. Yes, orang Korea makan banyak garam lebih tinggi berbanding dengan orang Amerika, tapi tengok anda tengok di mana mereka letak garam tersebut. Okey, pada sayur-sayuran, pada ikan, okey, jeruk mereka, kimchi mereka. So, ini adalah diet mereka, manakala average American diet tinggi garam tapi letak pada potato chip, letak pada processed food, fast food, condiments, pizza, ke kacang, even kacang pun letak salted. So, anda boleh nampak perbezaan dari segi kualiti. Yes, ini lebih tinggi garam tapi kualitinya pun tinggi. Ini garam tinggi tapi kualiti rendah, kalori tinggi. So, itu antara faktor boleh menjelaskan kenapa berlaku perbezaan tersebut. And then, bagaimana pula dengan pengambilan orang Malaysia? Okay, ini agak baru. Kajian Malaysian Community SWOT Survey pada tahun 2021, tahun lepas. Puratanya, orang Malaysia ambil 3,167 mg garam. Lebih berbanding dengan yang disyorkan iaitu 2,400 ataupun 2,000 lah nilai WHO. Jadi, pada pendapat anda, adakah 3,000 mg garam ni datang daripada sumber yang macam ni ataupun sumber yang macam ni? Itu tepuk dada, tanya selera. Okey, sekian kelas malam ini. Harapnya bermanfaat untuk anda. Minta maaf kalau ambil masa sikit. Sekarang dah jam 11.17 malam. Okey, kita buka kepada Q&A. Ada sebarang persoalan dan pertanyaan. Dan kalau yang nak ulang balik kelas ni, jangan risau. Dia ada rakaman di mana saya akan upload kepada channel YouTube saya, iaitu channel Coach Aizat. Okey, boleh tengok je rakaman. Tak private pun kali ni. So, harapnya sedikit sebanyak perkongsian pertama iaitu chrononutrition dan kedua ini tentang jantung dan juga garam dan juga lain-lain tu dapat membantu. Okay, actually untuk slide saya sukar sikit untuk kongsi. Sebab apa, kalau saya nak kongsi slide, sepatutnya saya akan letak reference untuk setiap informasi. Contohnya, macam ni, okey lah, baguslah, ada reference kan, ada reference kajian. Jadi, baguslah. Tapi untuk kebanyakan info-info yang saya share ni, saya tak letak reference sebab mostly untuk share kepada orang umum, bukannya untuk profesor ke doktor ke. So, sepatutnya letaklah reference daripada mana, ini at all, tahun 2000 apa, supaya boleh cross reference dan check fakta tersebut. Tapi, saya tak letak sebab tu saya tak share slide ini dan lebih prefer saya share video lah. Sebab kalau share slide ada potensi untuk informasi tu salah interpret dan disalah guna. Tapi recording tu adalah. Tapi kalau maybe nak dalam bentuk bergambar tu, terpaksa screenshot lah. Boleh je diam-diam screenshot. Tapi official slide tu memang saya tak publish lah. Okay, ada lagi tak? Any questions? Okay, thank you juga Azmi. Simpan untuk rujukan sendiri. Itulah. Boleh je kalau nak bagi untuk rujukan sendiri, tapi ada kemungkinan untuk tersebar, kemudian viral. Okay, contohnya Coach Aizat ni
ajar benda-benda merapu, benda-benda apa ni tiba-tiba suruh makan garam tinggi. Tak ada pun. Saya tak cakap pun suruh makan garam tinggi, tapi just be aware lah. Kita perlu tengok secara overall intake. So daripada makan garam yang terlalu sikit, daripada makan garam terlalu banyak, ambillah nilai di tengah-tengah je. Kan? Tengok je video ulang-ulang. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Okay, kalau tak ada sebarang persoalan dan pertanyaan, sebelum kita tutup, apa kata kita ambil gambar dulu. Okay, sesi lepas lupa ambil gambar. So siapa yang boleh on camera tu, siapa yang masih ada, jom kita foto-foto shoot sikit. Tu dia Bang Hazmi kita, handsome. Kat luar ke? Ke bawa balik gym ni? Kat luar. Tak pergi gym, pergi buat kerja sikit. Alright. Ada lagi tak yang on camera, especially yang wanita tu, maybe tengah bertengkur lumus cari tudung. Itu dia Kak Nana kita. Okay, kalau tak ada, kita bertiga je lah. Ready? 3, 2, 1. Peace. Okay, awesome. Ada lagi? Kak Tati? Ni sarung ni, tudung apa yang ada? Boleh lah. Okay, 3, 2, 1. Okay, buat heart lah, tu jantung. Okay, 3, 2, 1. Right. Okay, terima kasih semua kerana sertai sesi pada malam ni. InsyaAllah kita akan bersabar lagi untuk 4 sesi. 4 minggu lagi BSK ni. Right. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua. See you next time. Bye-bye.